hadis-hadis berkaitan dengan penghuni Al-A'raf. Yang pertama, mereka daripada kalangan kaum yang pahala dan dosanya seimbang. An Jabir bin Abdullah qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amistawat hasanatu sayyi'atuh faqala ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Daripada Jabir Ibnu Abdullah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang amal kebajikan dan amal keburukannya sama. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah penghuni Al-A'raf, mereka tidak dapat masuk syurga, padahal mereka sangat menginginkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Yang kedua, siapa yang kedua ni? Mereka ialah orang yang syahid berjihad di jalan Allah, sedangkan mereka tidak mendapat izin ibu dan ayah mereka. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Muhammad bin Munkadir an rajulin min Muzayyanah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala innahum qaumun kharaju usatan bighairi idn abaihim faqutilu fi sabilillah. Daripada Muhammad ibnu Munkadir, daripada seorang laki-laki di kalangan Bani Muzayyanah, yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang Ashabul A'raf ni, penduduk Ashabul A'raf. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun berkata, sesungguhnya mereka satu kaum yang berangkat untuk berjihad fi sabilillah dalam keadaan derhaka kerana tidak izin, tanpa izin ibu dan bapa mereka, lalu mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid tapi tak minta izin ibu ayah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz sedikit berbeza, an Yahya bin Abdurrahman Al-Muzani an abihi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala hum nasun qutilu fi sabilillah bima'siyati abaihim famana'ahum min dukhulil jannah wa ma'siyatu abaihim wa mana'anhum nar qatluhum fi sabilillah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dari Yahya bin Abdurrahman Al-Muzani daripada ayah dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam keadaan derhaka kepada ibu bapa mereka. Mereka tidak dapat masuk syurga kerana derhaka kepada ibu bapa mereka, dan mereka tidak dapat masuk neraka kerana telah gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, siapakah penghuni Al-A'raf? Mereka yang diletakkan di atas Al-A'raf menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir mengatakan kepada Huzaifah bahawa baginda pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf, maka baginda menjawab bahawa mereka adalah kaum-kaum yang sama kebaikan dan keburukannya, sehingga amal keburukannya mencegahnya masuk syurga, sedangkan amal kebaikannya menahan hingga tidak masuk syurga. Huzaifah melanjutkan kisahnya bahawa kerana itulah mereka diberhentikan di atas tembok yang tinggi itu untuk menunggu apa yang diputuskan oleh Allah kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi yang keempat, penghuni Al-A'raf akan mendapat cahaya, nur yang akan menerangi mereka sehinggalah Allah membuat keputusan. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur dengan keterangan yang terlebih terperinci, Abu Humaid Ibnu Abdurrahman mengirimkan utusannya kepadaku, sedangkan ketika itu di sisinya terdapat Abu Zanad. Tiba-tiba keduanya membicarakan satu pembicaraan mengenai penghuni Al-A'raf, tidak seperti yang disebutkan. Maka saya berkata kepada keduanya, jika kamu suka maka aku akan ceritakan kepada kamu mengenai apa yang pernah diceritakan oleh Huzaifah. Keduanya menjawab, ceritakanlah. Saya mengatakan bahawa sesungguhnya Huzaifah pernah menceritakan tentang penghuni Al-A'raf. Huzaifah mengatakan, mereka adalah satu kaum yang diselamatkan oleh amal kebaikannya daripada neraka, tapi terhalang untuk masuk syurga oleh amal keburukannya.
Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke puing-puing neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Tuhanmu menjenguk dan berfirman kepada mereka, pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam syurga, sesungguhnya aku telah memberikan keampunan untuk kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, kelak di hari kiamat manusia akan dihisab. Maka barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak satu tingkatan daripada amal keburukannya, maka dia akan masuk syurga. Barang siapa yang amal keburukannya lebih satu tingkat saja daripada amal kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan firman ini, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, hingga akhir ayat berikutnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa timbangan amal dapat menjadi berat dan ringan hanya dengan kadar 1 biji sawi saja. Ibnu Mas'ud mengatakan pula, barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia akan masuk. Barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia termasuk penghuni Al-A'raf. Para penghuni Al-A'raf diberhentikan di atas sirat. Kerana itu mereka mengetahui ahli syurga dan ahli neraka. Apabila mereka melihat kepada ahli syurga, mereka mengatakan salamun alaikum. Apabila mereka menoleh pandangan mereka ke arah kiri mereka, mereka melihat ahli neraka. Lalu mereka bersama berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Mereka meminta perlindungan kepada Allah agar jangan ditempatkan bersama ahli neraka. Ibnu Mas'ud mengatakan, adapun orang-orang yang mempunyai amal kebaikan, mereka diberi nur yang dengannya mereka dapat berjalan. Tengok, tempat tu gelap. Gelap segelap-gelapnya. Orang yang ada kebaikan, Allah bagi dekat dia nur, cahaya, berdasarkan kepada amalan dia. Maka dia menggunakan nur cahaya tersebut, sallallahu alaihi wasallam, dengannya dia dapat berjalan. Nur itu menyinari bahagian depan dan bahagian sebelah kanan mereka. Pada hari itu, setiap hamba diberikan nur. Demikian pula setiap umat. Tetapi apabila mereka sampai di sirat, maka Allah mencabut nur setiap orang munafik, laki-laki dan perempuan. Waktu awal itu dapat. Sampai dekat sirat, Allah cabut nur daripada kalangan orang munafik dan orang munafik, laki-laki dan perempuan. Ketika ahli syurga melihat bahawa mereka tidak bersua dengan orang-orang munafik, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Surah Tahrim ayat 8. Adapun penghuni Al-A'raf, nur mereka tidak dicabut daripada mereka, tapi tetap berada di hadapan mereka. Tuan-tuan ingat, nanti di padang mahsyar kita semua ada nur, semua ada cahaya masing-masing. Semua ada cahaya masing-masing. Dalam riwayat ni cerita, riwayat Ibnu Jarir. Bila sampai dekat sirat, orang-orang munafik ni Allah cabut cahaya daripada ni. So dia kegelapan, dia tak nampak jalan. Ada orang yang cahaya dia terang, nampak sejuh mata memandang. Ada orang yang cahaya dia dapat takat nampak kaki dia aja. Ada orang yang cahaya dia sekejap ada, sekejap tak ada. Tuan-tuan, tapi orang yang Allah tempatkan di Ashabul A'raf, mereka ni tetap ada cahaya. Cahaya. Sampai bila ni? Sampai Allah mai nanti untuk putuskan mereka ni nak pergi mana. Allahumma salli ala sayyidina. Maka di tempat itulah Allah menyebutkan keadaannya berfirman, iaitu mereka belum masukinya sedangkan mereka ingin segera masukinya. Mereka hanya mampu berkeinginan untuk masukinya. Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya bahawa sesungguhnya ada seorang hamba apabila mengerjakan satu amal kebaikan, dicatatkan baginya 10 kebaikan. Apabila dia berbuat satu keburukan, maka tidak dicatatkan melainkan satu dosa, satu keburukan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, binasalah bagi yang satunya mengalahkan puluhannya. Binasalah bagi orang yang satu kalahkan yang 10. Faham tak dia kata apa? Buat baik dapat 10, buat jahat dapat 1. Pelik tiba-tiba pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Celakalah, binasalah orang ni. Yang satu tu boleh challenge dengan yang 10. Pelik. Demikian menurut Ibnu Jarir. Yang berikutnya hadis tentang Ashabul A'raf ni yang terakhir saya baca. Allah akan mengampuni mereka, dibersihkan di sungai Nahrul Hayah,
dan akan ada tanda pengenalan pada mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis athar daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa Al-A'raf ialah tembok di antara syurga dan neraka. Para penghuni Al-A'raf berada di tembok tersebut hingga pada ketika Allah mengampunkan mereka. Maka Allah membawa mereka ke sungai yang dinamakan Nahrul Hayah, yakni sungai kehidupan. Kedua sisi sungai itu terbuat daripada batangan emas yang dihiasi mutiara-mutiara. Sedangkan tanahnya adalah kasturi. Lalu mereka dilemparkan ke dalamnya hingga tubuh mereka menjadi elok dan pada leher mereka terdapat tahi lalat putih yang menjadi tanda pengenalan mereka. Apabila tubuh mereka telah menjadi cantik, lalu mereka dihadapkan di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu Allah berfirman, harapkanlah sesuka hati kamu, mintalah apa yang kamu nak. Maka mereka pun berharap sehingga habis cita-cita mereka minta. Apa dia pun nak minta semua sampai tak ada apa dah, minta semua-semuanya. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, bagi kamu semua yang kamu harapkan itu menjadi kenyataan dan hal yang semisal sebanyak 70 kali ganda. Setelah masuk ke dalam syurga, sedangkan pada leher mereka terdapat tanda putih yang jadi pengenalan mereka. Jadi tanda pengenalan mereka, mereka dinamakan orang-orang miskin dalam syurga. Allah Rabbi tuan-tuan, Ashabul A'raf. Dan terakhir, mereka adalah yang paling akhir diperhitungkan. Ibnu Jarir menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah berkata, mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling akhir mendapat keputusan perkaranya di antara sesama mereka. Apabila Tuhan semesta alam telah selesai daripada melakukan keputusan di antara sesama hambanya, maka Allah berfirman, kamu adalah satu kaum yang dikeluarkan dari neraka berkat amal-amal kebaikan kamu, tapi kamu masih belum dapat masuk ke syurga. Kamu sekarang adalah orang-orang yang dimerdekakan olehku daripada neraka, maka bermain-mainlah di dalam syurga sesuka hati kamu. Wallahu alam tuan-tuan, demikianlah. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab sedikit tentang keadaan Ashabul A'raf. Penutupnya Imam Qurtubi dan lain-lain meriwayatkan sehubungan dengan pengertian mereka ada 12 pendapat mengenai Ashabul A'raf. Nah, antara lain ada yang mengatakan mereka adalah orang baik-baik yang panik dalam menghadapi keadaan yang menakutkan di hari akhirat. Ada ulama sebut tu. Siapa yang diletakkan di Ashabul A'raf tu? Bila duduk ke akhirat tu dia tak boleh terima, dia takut sangat. Dia anxiety, dia ketakutan sangat, maka Allah ambil dia letak dekat situ tempat duduk kat situ nama Ashabul A'raf. Last kali baru check dia. Ada juga mengatakan mereka sejumlah manusia melihat-lihat keadaan manusia yang lain. Ada yang kata Ashabul A'raf ni tempat dia nak pergi tengok aja. Dia tengok neraka lagu mana, dia boleh tengok macam tempat bersiar-siar macam tu. Ada yang kata lagu tu kak. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ada pendapat yang lain kata apa? Mereka adalah para nabi. Dan ada pendapat yang lain kata mereka adalah para malaikat. Wallahu alam. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan tengok sendiri apakah Ashabul A'raf. Al-A'raf tu macam mana? Cuma tak maulah jadi Ashabul A'raf tu. Kita minta pada Allah agar kita nanti kalau bolehnya dengan izin dan rahmat dan kasih sayang Allah, kita nak masuk syurga tanpa hisab. Terus je masuk syurga tanpa Allah perhitungkan dosa-dosa dan dosa-dosa kita, insya-Allah.